Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Apa khabar? Luar biasa. Sementara tunggu kita punya guest ni kan. Kita borak-borak dulu. Sebenarnya papi ada dekat kampung ni. Nampak tu. Kalau kau dengar betul-betul ada dengar cengkrik kan. Kiri kan. Kak Mami. Kak Mami tengah kenyang. Dia tengah besar sekarang. Okay. Besar? Biasanya dia kurus tapi lepas makan dia besar. Jangan terkejut. Okey. Jadi ini semua sementara je. Lepas makan. Ni live. Alright. So sementara menunggu kita punya guest, supposedly pukul 9 kita start kita punya program. Jadi dekat sini siapa yang dah live? Bagi link. Bagi link kejap dekat SGM. Kejap dekat SGM. Kak Asfarina. Waalaikumsalam Kak Asfar. Right. Kak Asfar dah terlibat. Okey, ada siapa lagi? Siapa lagi? Asfarina, please invite korang punya kawan-kawan, tag korang punya friend. That's why papi cakap awal-awal korang pergi invite korang punya kawan-kawan dalam grup SGM ni seramai yang mungkin, kawan, prospek, siapa saja yang korang rasa mungkin bakal jadi kita punya prospek, bakal jadi kita punya downline yang mungkin berminat, tengah tercari-cari peluang ke apa, invite saja kan. Bawa masuk dalam ni. Okay. Jadi itulah. Lepas tu just invite saja ke dalam, kita orang tahulah nak buat apa. Kod dia berminat, kod dia tu suka sebab dalam Facebook Live ni semua video recorded dan benda ni memang kita memang galakkan semua downline kita semua just invite seramai yang mungkin. Bila dia ada dalam, tag. Minimum setiap orang mesti tag 20 orang. 20 orang korang mesti tag supaya kurang-kurangnya adalah peluang 20 orang tu mungkin berminat. Kan? 20 orang yang mungkin berminat. Sekejap, you ambil ni, kabel hijau. Dekat bilik. Okay. Mungkin 20 orang yang terserempak dengan kita punya mesej ni, kod dia berminat. Walaupun dia tak tengok pada ketika itu, tapi dia orang mungkin akan nampak kemudian. Mana Kak Is boleh nampak lagi gambar dia. Okay. Jadi dekat sini, papi dekat kampung sekarang ni, dekat Batu Pahat, Johor, Kampung Nawijaya. This is my kampung. Kak Is pun, Kak Arisa pun pernah datang sini. Kodi pun pernah datang sini. Comel Kak Is. Alright. So, jadi kat sini, hari ni kebetulan baru nak beraya rumah mak. Nasib baik tak jadi tanggang. Kan? Jadi kat sini, hari ni kat background ni gelap. Korang dengar cengkrik kan? Giri. Aku dah siram dengan air. Aku tak tahu lubang ni kat mana cengkrik tu. Bising gila. Abang Syarul Syah. Ni kita punya John Lennon. Okay, John Lennon XL. Okay. Jadi kat sini malam ni kita kita tunggu dulu kita punya guest biar ramai dulu. Sekarang ni baru satu. Kejap aku nak share korang ni kat mana. Kejap. Dia punya ni. Kejap. Okey, share. Okey, ada Kak Bon dah ada. Okey, Kak Bon, Kak Mami, Kak Asfarina, Kak Zek, Zita tengah on the way sekarang. Tak apa. Jadi sekarang ni program ni nanti papi akan kejap Kak Is kita tunggu dalam 2, 3, 4 minit, 5 minit macam tu. Kak Is lawa gila lah hari ni. Ya Allah, macam buah-buahan aku tengok kau ni sekarang. Okay, jadi kat sini jadi program ni julung-julung kalinya kita invite siapa ni kita guest kan, and then sebelum ni adalah juga beberapa di kalangan leader kita saja. Okey. Jadi yang paling penting di kalangan korang semua, korang mesti tag 20 nama prospek wajib. 20 nama prospek wajib, bukan downline. Beritahu Bani suruh diam. Okey. Bukan downline, 20 nama prospek. Please tag all your friends so that dia akan alert video ni recorded, dia akan stay intact dan dia boleh dengar anytime. Who knows suddenly kan?
Okay, alright. So, Papi tak nak lengahkan masa lagi sebenarnya. So, malam ni kita adalah malam yang sangat bertuah. Kita dapat invite, minta jasa baik dia, minta masa dia daripada seorang insan yang sangat luar biasa lagi hebat. Leader tersohor, speaker tersohor di seantero dunia Elkern. Ramai juga kat luar sana memang kenal dia. Sebab apa tau? Dia hanya seorang salon owner, seorang owner salon biasa je. Salon biasa je yang dijamin memang tak suka benda yang dia buat dulunya. Okay? Tapi akhirnya dengan sebuah sistem pendidikan yang mantap, okay? Dengan sebuah company yang strong, dengan produk yang power, akhirnya beliau mengutip 6.6 juta ringgit dalam masa 8 tahun. Gila tak gila? Tak suka pun. Macam orang tak sukalah dengan Minah tu, dengan Mamat tu, tiba-tiba anak dia 13. Kan pelik kan? Gaduh hari-hari, anaknya 21. Contoh. Okay, jadi kat sini, tak suka pun boleh dapat collect 6.6 juta. Jadi bayangkan korang ni semua yang suka. Tapi apa pun program ini, okay, anda semua boleh borrow power, korang semua boleh borrow power, who knows? Yang tak suka pun boleh collect 6.6 juta, apatah lagi orang yang suka gila dan percaya. Jadi kita nak dapatkan tips korek gila-gila ni. I hope all of you, penonton-penonton semua, boleh sediakan soalan-soalan. Please tutup pintu. Okay. Sediakan soalan-soalan kat bawah, tulis ya mana-mana yang Papi boleh keluarkan, Papi akan keluarkan, tanyakan dengan Kak Is, nanti ada sharing session untuk Q&A. Papi yang tolong sampaikan. Jadi untuk tidak melengah masa. Dia dah putih. Okay. Jadi untuk tidak melengahkan masa, Papi nak memperkenalkan, untuk dia perkenalkan diri dia kepada kita semua, Kak Arissa Otoman. Mempersilakan Kak Is. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Thank you Papi. Okay, thank you. Hai semua. Hai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Kita masih ada lagi seminggu lagi kan untuk Raya tu Papi. Kita ada seminggu lebih lagi untuk Raya. Okay, jadi saya kenalkan diri saya betul, sedikit introduction about myself. Nama saya Arissa Osman. Okay, saya orang Perlis. Okay, saya bukan orang KL tapi berhijrah ke Kuala Lumpur. Syukur Alhamdulillah buat bisnes daripada usia saya 21 tahun. Okay, mula terjebak dalam bisnes sebagai seorang usahawan semenjak usia 21 tahun. Itu yang paling saya ingat lah. Sebab 21 tu dah ada niaga apa Is? Dah niaga, buka salon sendiri. Saya ada salon sendiri daripada belum kahwin lagi. Maksudnya saya bercinta dengan suami saya yang sekarang ni, Syarul tu, daripada usia belasan tahun lah. Cewa gitu. Oi, miang no? Okay, dari sebelum buka salon lagi, okay, dia ada kat depan ni tengah menonton saya. Okay, so saya pun sebenarnya, saya baru balik daripada salon saya sebenarnya. Saya baru balik dan baru lepas buat live juga tadi dekat salon tu. Tapi cerita pasal Elkern business lah. Okay, pasal platform bisnes kita. Baju pun tak salin lagi sebenarnya. Okay. Tapi sempat makan nasi, syukur Alhamdulillah. Okay, so kita dapat live malam ni. Tajuk dia, topik dia, kita sembang santai betul tak Pi? Kita sembang santai-santai je. Okay, jadi bila santai, dia tak terikat pada slide, saya boleh share dengan ikhlas. Okay, saya niat saja, saya selalu cakap, kalau kita tak ada duit nak memberi, okay, apa yang kita boleh beri ke orang lain? Kita boleh beri inspirasi. Okay, so kita minta orang lain boleh doakan kita, doakan saya juga, saya pun doakan anda semua untuk bertambah-tambah berjaya. Okay, besarkan niat, okay, nak bantu lebih ramai orang untuk berjaya. Okay, mungkin antara kita yang menonton kat dalam ni bukan siapa-siapa antara kita, tapi manalah tahu perkongsian saya malam ni. Okay, ya Allah bagilah rahmat, Allah bagi rahmat, okay, ke atas perkongsian saya ni. Mudahan lebih ramai lagi jutawan dapat dilahirkan. Lebih ramai orang-orang yang berjaya, boleh bayar hutang, boleh bayar hutang, boleh ada kehidupan yang lebih baik. Okay, so Alhamdulillah hari ni saya dah pun berada di platform Elkern Global tu sendiri. Hampir nak masuk 10 tahun sebenarnya. Okay, dan saya dibimbing oleh insan hebat ni. Okay, insan hebat yang tengah bercakap, yang pakai baju hijau, yang duduk background belakang tu, ada lighting. Oh, macam lighting shooting kat belakang tu. Dahsyat nanti jangan ada Pontianak kat belakang. Itu lampu. Lampu kampung lah, lampu kampung. Oh, lampu kampung. Dahsyat lah, macam lampu shooting. Okay. Jadi mungkin kita akan berbual bicara, kita akan bersoal jawab kan. Okey, tanpa disebabkan insan ni yang follow up saya. Okey, insan yang berbaju hijau ni, Papito Hatashi ni, kalau tidak disebabkan follow up beliau, betul rezeki tu adalah daripada Allah, tapi asbab. Okey, asbab punca dia adalah kerana saya di follow up oleh Papito Hatashi dan Mami Shida.
pada 10 tahun yang lepas, okay, dia follow up saya masa tu dalam keadaan saya memang betul-betul memerlukan pendapatan sebenarnya. Saya memerlukan pendapatan yang saya sendiri tak tahu sebenarnya saya ni ada satu potensi yang baik, potensi yang bagus, walaupun pada peringkat permulaan dia menganggap untuk test saya je, test untuk buat dia punya eksperimen dia. Dan saya ingat sampai hari ni saya adalah ibarat eksperimen ataupun tikus putih yang dia cuba corakkan dalam platform ni untuk dia jadikan sebagai satu sampel terhadap bisnes. Sebab saya percaya, okay, untuk kita melakukan sesuatu dan menjadikan sesuatu ke arah yang lebih berjaya, kita mesti jadi sampel terlebih dahulu. Oh, okay guys. Alright. So, Is masih ingat lagi 10 tahun lepas, Api pun ada cerita dalam interview dengan Miss Pang yang lepas kan pasal sejarahnya Mak Ngah tu, kita tak cerita Mak Ngah malam ni. Tapi sebenarnya Is daripada tak suka, macam mana Is boleh suka tiba-tiba? Macam mana? Api rasa masa mula-mula kena paksa, kena suap. Lepas tu 2 bulan ke 1 bulan setengah tu baru Is start sendiri. And abang ingat, aku ingat lagi, abang temankan kau cuma 4 kali je. Itu pun kali keempat aku reject. Aku pakai towel, kau pergi telefon aku pagi-pagi, pergi appointment dengan Datin Sri. Aku cakap, aku tak boleh. Hukumnya kena set appointment awal, tak boleh main terjah je. Okay? Is telefon 4 ke 5 kali, merayu-rayu minta teman. Tapi Api tolak juga. Okey, ada 2 sekarang. Pertama, bila masa Is betul-betul okey, aku nak buat benda ni dan kenapa? Kedua, apa perasaan Is masa abang reject appointment tu? Okey, so punca dia sebenarnya macam ni so saya cerita benda yang betul je lah benda yang betul. Okey, sebenarnya saya dah gunakan satu produk Elkin iaitu Corset Lingerie about 1 year sebenarnya saya beli tanpa buat bisnes, tanpa buat apa-apa pun masa tu. Okey, dan seingat saya memang suka produk tu, tapi approach papi dengan mami masa tu dia approach saya untuk saya buatkan fitting dekat orang. Buat bisnes lah, maksudnya share dengan customer salon saya. Sedangkan saya sendiri tak suka untuk share dengan customer saya. Sebab bagi saya benda tu mengganggu customer saya yang datang nak buat rawatan, nak buat facial kan. Jadi strategi tu tak kena. Jadi saya abaikanlah fitting bag ke apa yang cuba upline saya, papi and mami sampaikan pada saya masa tu. Tapi keadaan terdesak. Masa tu bukan terdesak. Tiba-tiba kan saya buat renovation kedai saya. Okey, saya buat renovation pada bulan 12 iaitu bulan Disember untuk masuk Januari untuk launching saya punya new colour salon lah, new cat baru, new look and everything, new look pada masa tu. Dan kedai saya totally-nya lockdown nak sebut lockdown totally tutup lah, okey. Totally tak tahu. Totally tutup 1 bulan tanpa ada cash flow. Jadi pada masa tu saya rasa why not aku bagi time dekat mamat ni. Aku bagi time dekat Mami Shida masa tu. Aku bagi time dekat dia, okay, apa yang cuba kau nak sampaikan pada aku? Apa yang kau nak cerita? So saya pun dengar lah, as long as aku tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah pun cash flow tak masuk, salon dah memang hancur habis semua dengan debu, dengan cat, dengan apa orang renovation masa tu. Dan masa tu memang kebetulan saya memerlukan peruntukan. Daripada dana yang disediakan oleh Tekun dan Mara pada masa tu, dia orang bagi duit tu tak cukup untuk saya ubah suai kedai, untuk saya bayar balik kepada kontraktor. Jadi, okay, why not aku layan diorang ni, aku layan buat korset ni, okay. So, saya pun layan lah. So, saya hanya bagi appointment je. Okay, bila saya hanya bagi appointment saja, yang bestnya, papi and mami betul-betul gunakan kesempatan pada masa tu, diorang betul-betul tunjuk saya cara bisnes. Okay, closekan produk tu dekat appointment yang saya pergi tu. Dan saya ingat appointment tu tak adalah sampai 100 appointment. Saya rasa less than 10, okay? Less than 10 appointment. Betul. Less than 10. Tapi prospecting yang saya bagi tu sebenarnya berkualiti. Berkualiti dari segi apa? Because I go to my natural market. Saya punya family members. Saya punya orang yang saya kenal. Orang yang rapat dengan saya. Okay, yang kenal saya. Kalau saya paksa beli pun tak apalah. Macam tu. So, cara saya buat approach awal tu betul, targeting saya tu betul. Bila targeting saya betul, saya dapat hasil yang betul. Hasil yang betul itulah yang membuka mata saya. Okay, iaitu saya fighting income 10K and above, 10,000 dan ke atas. So, proven. It's a result.
Okay, it's a result matters. The result 10K untuk orang yang buat salon macam saya, yang perlu buka kedai pukul 10 pagi sampai 8 malam, tak pernah pun satu hari saya boleh dapat 10,000 hanya melakukan bisnes, servis. Dan 10,000 kalau andai kata saya boleh dapat pun, I have to divide to my staff salary. I have to divide my utilities, bill and everything. I have to divide. Saya kena asingkan duit tu, dan hujung dia kadang-kadang saya sendiri pun tak ada salary pi. Okay, saya sendiri tak ada salary. Jadi bila proven result yang pertama, income yang saya dapat tu, orang yang tamak. Berapa dapat? Berapa dapat? Yang pertama tu berapa dapat? Boleh katakan setiap bulan lah. Setiap tak, bulan. Bulan pertama? Saya dapat 14,000. Bulan pertama, betul. Bulan pertama 14,000. Sebab masa tu Papi selalu laungkan kepada saya income 5 angka. 5 angka. 5 angka bersih untuk orang buat bisnes macam saya ni. Okay, yang aku pekerja tak ada gaji, kedai tengah pecah kedai, renovate, tapi aku boleh dapat daripada buat bisnes ni main-main, santai-santai macam tu je, ada orang bantu, tunjuk pula tu, boleh dapat income 14,000. Okay, dekat situlah ting, okay, kepala otak saya pun nak buat bisnes ni. Okay, rentetan daripada tu, bila salon saya dah buka cantik, okay, bila salon saya dah buka cantik, dah elok, dah renovation, dah cantik, so saya ingat saya kembali kepada salon lah. Of course lah, saya kena menetap di salon saya sebagai seorang majikan yang melihat staff saya bertugas setiap hari. Okey, tapi saya rindukan duit tu. Sebenarnya saya nak dapat, tapi saya tahu saya kena usaha lagi dan saya perlu keluar. Okey, saya rindu duit tu. Bukan senang. Siapa nak bagikan extra income? Tak payah depends on staff untuk dapatkan keuangan macam tu. Sebab orang berniaga, masa dia dilaburkan sebenarnya terus terang, hujung dia sale. Dia nak jualan. Betul tak? Hujung dia sale. Masa yang dia laburkan untuk apa? Kalau dia buat kedai hanya untuk santai-santai, tak. Duit pada masa tu. Dan pada masa tu Papi, saya ingat lagi Papi kalau ingat layo dekat saya, okey, layo beg tangan berjenama mewah dan cetusan Pati handbag. Okay, itu pati handbag satu. Tapi Papi ada tegur saya mengenai beg tangan yang saya beli pada masa tu, dia macam camdek sikit lah, macam sindir lah, macam sindir tapi dia tak pedas sangat lah, dia jaga jugalah. Dia cakap, wah Arissa, beg kau ni kan, saya tak ori, saya tahulah beli kat tali stick RM100, beg cak ayam, okey, beg cak ayam gitu. Okey, salon pakai cak ayam. Ni saya imbas balik sebab saya tak ada slide kat sini. Jadi saya kena recall balik. Kenapa membuatkan saya nak buat bisnes second ni? Okey, Tokyo Salon berniaga hampir 10 tahun pada ketika itu, 10 tahun lebih. Tapi hanya mampu pakai beg berjenama mewah, eksklusif katanya. Dan orang bodoh saja beli beg berharga RM5,000, RM6,000. Pada saya pada ketika itu bodoh orang yang beli beg RM5,000. Ini cakap dengan abang tu. Dia cakap dengan Papi tu. Orang gila je orang beli beg mahal-mahal. Bodoh memang bodoh. RM5,000 buat saving lah kan. Makan anak pun boleh berapa bulan. Jadi bila saya renung balik, aku buat bisnes 10 tahun tapi pakai beg cak ayam. Okay. Jadi masa itulah Papi buat satu party bag LV. Dia invite seorang stewardess yang bawa balik beg berjenama mewah dari luar negara. Okay, masa itulah aku jadi gila. Dan okay, creativity. Okay, saya tak tahu apa plan Papi pada masa tu. Tapi you just macam like is convince me to get the bag. Okay, this bag, the price is 5,200. Arissa, brand new. From London. Okay, from London. Harga beg tu kalau you nak miliki sekarang is about 10K. Okay, beg yang saya beli yang pertama, my first LV bag original. LV Artsy. Yes. Okay, can you imagine this? My age 33 years old. 33 tahun aku beli beg harga 5,200, tak berani bawa balik rumah, takut laki marah. Tapi beg tu saya di-convince oleh Papi dan stewardess tu, mami pun cantik, ambil lah. Macam mana nak bayar duit kedai, nak bayar gaji pekerja, tak mampu, tak cukup. Kau run sekali lagi bisnes ni, kau share lagi produk ni dengan orang. Maksudnya pada masa tu saya hanya fokus sale, bukan fokus masa tu mami tolong fitting kat belakang. Fokus bina rangkaian. Bina rangkaian tu belum diperlukan pada masa tu. Bukan bina rangkaian, hanya fokus on sale sahaja. Can you imagine bulan kedua, daripada bulan pertama 14,000 tadi, bulan kedua saya dapat commission about 7,000 plus. Walaupun turun sikit, tapi duit tu bukan hanya cukup bayar my first LV bag. It's included wallet together. I can put wallet LV original together. Bulan kedua, bulan pertama 14,000, bulan kedua bag LV, buat part time. Yes, I buat part time. Just focus on sale. The benefit is bagi saya satu kekuatan. Seorang Tokyo Salon drive MyV kerana nak jimat petrol. Ada Honda Stream simpan di bawah rumah.
Kenapa tak nak bawa? Suami pergi kerja naik motosikal, tak isi minyak, alasan dia jam, tapi sebenarnya kami nak jimat petrol. Saya Tokyo Saloon drive my V. Dan bila saya dapat bag LV yang harga 5,200, awak tahu tak saya punya feeling bila dekat traffic light, berhenti traffic light, saya letak bag LV saya yang harga 5,200 daripada hasil saya buat business round yang kedua, dapat 7,000 lebih, saya boleh bayar dekat stewardess tu. Saya letak dekat seat. Benda tu sebagai satu motivation for me. Other people don't know. They don't know even you beli original ke pirate ke apa. Tapi but you know. But you know. Dan bag itulah mendorong saya menjadi motivation kepada saya. Wow, as young age, 33 years old, I can afford purchase. I boleh afford beli bag ni tau. Benda tu give me a motivation tau. Yang mana saya tak tahu. Saya punya, kalau perkataan sekarang orang sebut big why lah. The big why. Okay, sebagai usahawan saya dapat memiliki tu hasil daripada bisnes ni dan saya sangat proud of me. Saya proud of myself. Saya proud diri saya. Wow, bisnes ni boleh pergi jauh lagi ni. Aku bukan saja boleh dapat LV ni, aku boleh dapat macam-macam lagi ni. Benda tu berjalan dalam kepala otak saya, buat saya inisiatif, buat saya kreatif. Don't depends on anybody. Saya tak depends on sesiapa pun untuk berjaya. Maksudnya walaupun aku tak ada staff, I can make money. Okay, masa tu abang rasa Syarul tak berapa support. Adalah insiden-insiden dia marah gaduh biasalah suami isteri. Aku pun macam tu juga. Semua orang pun sama kot. Tapi aku teruja bila Is fight tak silap dalam masa 2 bulan kot dapat love campaign ke Sydney. Love campaign pertama. Okay. Itu selepas Kodi sampai semualah. Kodi dah masuk, Ana Rom lah dengan siapa semua. Terbakar dengan cek 14,000 tadi. Jadi kat sini papi nampak cek tu memang cakap sampel tadi, cek itulah punca terbakarnya semua orang kat sekeliling East jadi sebagai magnet. Betul. Dan handbag tu penyeri dia. Betul. Okay, sebenarnya I never know about Sydney. I bukan never know, I not bother, tak bother pun pasal Sydney tu. Okay, I more lebih kepada interest nak buat duit tu sendiri. Saya nak duit. Sebenarnya saya secara tak langsung macam bahasa dia senang. Saya fight duit, saya fight income, pelancongan tu datang dengan sendiri. Maknanya masa Is fight benda tu, memang tak berapa open sangat pasal Sydney tu mula-mulanya pun. Okay? Tapi masa Is appointment yang Is buat tu menghasilkan 14,000 tu, Is ada peduli tak berapa orang ataupun yang Is nampak aku nak bag tu je aku tak peduli. Ataupun Is dah susun satu hari mesti 3 orang ataupun satu hari mesti 5 orang. Macam mana? Masa tu Is belum tahu lagi nak susun berapa orang. Tapi I will make sure every day saya ada appointment. Setiap hari saya akan ada appointment untuk buat meeting lah. Untuk share the product. Setiap hari maksudnya saya tak ada istilah duduk rehat. Tak ada. Saya mesti nak penuhkan jadual saya. Masa yang terluang tu saya mesti nak inisiatif, kreatif. Teks, masa tu kita pakai BlackBerry Messenger kan. Teks saya berkenalan, okay, saya tak gunakan salon, saya pergi ke sana, pergi jumpa dia. Okay, dan saya face benda tu. Sebab bila saya tengok sekali, saya nampak benda tu mudah, saya dah mula cuba nak buat sendiri. Okay, kadang-kadang tu saya perlukan jugalah, saya perlukan mentor jugalah untuk turun tunjuk ajar. Tapi bila mentor bukan sekat lah, dia mula tolak appointment saya kan. Tapi aku nak duit ni. Bag dah ada dengan aku. Jadi apa aku nak buat? Okay, just share lah. Dan saya ni untuk pengetahuan semua, saya ni dah biasa menerima rejection. Okay, reject orang naik kedai tak jadi buat servis. Orang nak beli baju saya kat pasar malam tak jadi beli, keluar pergi tengok kedai lain. Jadi pemikiran saya tu dah biasa ditanam. Penolakan itu adalah biasa. Okay, orang beli tak jadi beli tu. Jadi untuk mengatasi benda tu tak menjadi masalah sangat pada saya sebab saya dah biasa menghadapi rejection. Dan to be honest, jujurnya saya cakap dengan you all semua, hanya di bulan kedua ke ketiga kalau tak silap saya, bulan kedua, saya rasa bulan kedua, bila saya nak share konsep ni, saya share orang yang terdekat adalah adik ipar saya dulu. Dia kerja di Putrajaya, di MAIS, Majlis Agama Islam. Bukan MAIS, Jabatan Agama Islam Putrajaya. Apa nama tu? Lah husband dia? Azizi. Jadi bila saya share, dia kata, Kak Arissa, datanglah ke Putrajaya ni, ada Puspanita, okay? Ada hari Puspanita. Jadi lepas Puspanita ni, grup-grup dekat Jabatan Agama ni semua rehat, time rehat. Jadi Kak Arissa datanglah untuk explain dekat dia orang pasal konsep tu kan, pasal konsep tu and do the fitting. You just imagine, saya minta tolong Mami, tapi Mami tak available. Saya tak available. Dan saya difahamkan selepas tu, sebenarnya hari yang Mami tak available tu sebenarnya dia tengah gunting pokok bunga pun kat rumah dia.
Tapi pengalaman tu membuatkan saya menjadi pandai, dan satu pengajaran yang sangat-sangat besar yang saya ambil iktibar. Saya sangat-sangat suka sebenarnya, kalau tak disebabkan benda tu, saya mungkin tak jadi pandai. Saya mungkin tak jadi pandai. Dan saya take a challenge. Saya bawa buku. Dulu kita orang pakai buku tau. Tak macam you all sekarang. Hebat. Ada dekat IBS, ada dekat iPhone, iPad Library. Tinggal nak tekan hujung jari send pun malas. Ada orang macam tu, bukan you all semualah. Orang lain. Okay. So, bila saya pergi kepada maksudnya home party yang besar macam tu, saya di-handle oleh saya seorang diri, kena bawa bag fitting, kena bawa bag filing, saya kena tarik bag tu, naik present. Can you imagine? Masa saya present, saya gunakan buku filing tu, sebenarnya knowledge saya belum begitu penuh tau. Saya kena baca buku tu. Saya baca depan meredah je. Oh, redah baca maknanya. Hebat. Konon macam saya ni pakar, macam expert gila. Padahal aku pun, betul ke apa cakap ni, aku tak ada ilmu sebenarnya kan, tapi pakai. Okay, percaya produk tu bagus. Tak ada ilmu macam sekarang lah. Kalau sekarang orang cakap aku tepis corner sana, corner sini, tepis senang kan. Terus nampak luas. Tapi masa tu, saya nak menjawab dengan orang tanya tu, tanya ni pun. Dan akhirnya saya fitting semua dalam home party tu. Saya rasa ada dekat 20 ke 30 orang perempuan. Saya ada lagi gambar tu sebenarnya. Syukur Alhamdulillah. Satu pun saya tak close. Satu pun saya close kan. Dan tambah perit dan sedihnya adalah, Papi, sedihnya adalah bila saya ada benda saya nak ambil dalam kereta. Okay, saya pun bergegas turun. Saya bergegas turun dalam banyak-banyak tempat parking kereta tu. Ni saya share pengalaman tu tau. Yang saya ingat, remember, bukan senang nak senang. Dalam banyak-banyak jalan dah lah aku buat sendiri. Saya sangat gairah tau. Saya seorang yang sangat gairah. Saya seronok, saya happy, saya nak tolong adik ipar saya, mana tahu dia boleh closekan semua, saya boleh tolong dia, boleh bantu dia. Okay. And then saya turun bawah dalam banyak-banyak jalan, aku nak pergi jalan kat kereta aku tu. Banyak-banyak jalan yang clean, aku pergi lalu dalam minyak yang warna hitam. Minyak hitam yang orang jatuh minyak hitam kat tempat parking. Jadi berenanglah saya dalam minyak hitam dekat parking kereta hanya sebab nak berniaga. Berenang dalam minyak hitam. Can you imagine that? Nasib baik hari tu saya pakai jeans Levi's corduroy warna hitam. Jadi minyak hitam tu lekat. Dia mengecik lah. Habis saya terantuk kepala dan saya pening sekejap. Saya rasa itulah asbab saya jadi jutawan, saya rasa. Masa tu belum jadi jutawan. Tapi saya take a challenge. Saya cakap, ya Allahu Akbar, aku cari rezeki sampai macam ni, berenanglah minyak hitam. Lepas tu naik balik, nak kena handle balik audience tadi apa semua. Dah hujungnya saya tak close apa-apa. Bermakna rejection ni bukan masalah dalam kepala Is. Bukan. Kalau saya fikir down, masa tu saya dah jatuh dalam minyak hitam dan dengan satu home party tu tak ada siapa pun beli. Di situ juga saya berhenti pada hari tu. Sebenarnya saya boleh berhenti kalau saya nak bagi alasan. Susahnya buat bisnes ni. Aku ada kedai cantik-cantik, sejuk-sejuk, ada aircon, ada staff tolong pergi beli tapau, beli lunch, ada staff buatkan kopi. Kenapa aku perlu susah-susah macam ni? Kalau saya fikirkan perkara tersebut, dah lah upline saya pula tengah gunting pokok bunga tak datang. Saya tahu gunting pokok bunga tu bila saya dah jadi jutawan pun. Masa tu aku tak tahu lagi. Itu memang kelakar. Sebab sebenarnya dalam sistem pendidikan, kita memang bukannya nak kena bantu. Kita didik, kita bimbing, ajar. 1, 2, 3 kali cukup. Dan kita tengok orang tu pandai tak pandai. Tak ada upline yang tolong sampai tua. Kalau tak, dia takkan jadi jutawan kalau dia tak ditinggal. Independent. Kena independence juga. Kan? Jadi kan Is ada salon. Ada anak. Ingat ada kes gaduh pasal pampers je. Ada suami. Lepas tu nak kena fight appointment hari-hari. Macam mana Is uruskan? Okey. Sebenarnya macam mana Is uruskan Okey, pada peringkat permulaan masa Is buat bisnes ni, okey, Syarul memang not involved lah. Dia not involved. Dia nak tahu bini dia pukul berapa ada kat rumah. Okey, dia nak tahu bini dia pukul berapa balik masuk kedai, lepas tu balik pukul berapa. Itu yang dia nak tahu. Jadi nak cuba fahamkan dia ni, saya memang perlu kreatif lah, cari kreativiti. Saya kena saya bukan nak suruh dia join. Okey, bukan nak suruh dia join. Saya cuma nak suruh dia faham. Nak faham je apa yang setengah saya perjuangkan dengan keadaan kita apa semua, naik motor, hutang banyak, 10 tahun kereta tak bayar, hidup macam tu je, takkan kita nak berterusan macam tu, betul tak? Okey, takkanlah nak berterusan ikut isap rokok daun dengan alasan rokok daun sedap. Okey. Sekarang besi.
Okay. Jadi saya tengok keadaan Syarul dan saya percaya kalau saya berubah, seluruh family saya akan turut berubah. Okey, seluruh family turut berubah. Jadi pada masa tu kan sebenarnya untuk saya bawa dia jumpa dengan papi dan fahamkan dia, sebenarnya hari tu kita bergaduh besar. Hanya kerana nak jumpakan dia dalam keadaan hujan yang rintik. Ingat restoran apa? Restoran Asam Pedas apa nama tu? Restoran Asam Pedas. Asam Pedas Melaka dekat belakang salon saya. Masa tu dia datang dengan keadaan hujan, lepas tu saya nak paksa dia jumpa papi hanya untuk explain pasal, kalau tak ingat saya, carta yang sebelah kiri kanan tu makan gaji ke apa benda tak. Saya tak ingat lah dah carta tu, dah lupa dah tak guna, kau boleh kita guna lagi kan. Okey, hanya untuk explain benda tu, untuk buka minda dia kan. Jadi masa tu saya gunakan third party lah, itu papi sendiri untuk explain dekat dia, untuk kau tengok bini kau apa semua kan. Dekat situ dia mula masuk sikit. Okey, dia masuk sikit tapi dia masih lagi menghalang sebenarnya kan. Sebab dia marah saya masa malam tu sebab suruh paksa jumpa papi. Orang lelaki memang macam tu. Macam tu. Saya tak tahu lah orang lain, memang macam tu. Papi sendiri pun kan. Dia liar sikit, dia susah nak masuk benda ni kan. Ego. Dia sebab kau dah ada business kan, kenapa kau nak sibuk-sibuk buat benda-benda macam ni? Macam itulah lebih kurang dia. Tapi saya dah jatuh cinta ni dengan income. Saya nak fly je, saya nak terbang je sebab kepercayaan saya dah kuat. Syarul belum percaya, saya dah. Tapi okey, masa tu kan abang terkejut tau bila kita akhirnya dalam masa 2 bulan setengah, walaupun buat tak peduli pasal apa pun, is consistent gila appointment. Abang rasa lebih daripada 3 kot, bukan 1, lebih 3. Pernah is bagi 13 appointment, pernah sampai balik pukul 3 pagi. Dulu setiap bulan kita review 2-3 kali kan. Betul. So and then bila 2 bulan setengah ke 3 bulan fight tu dapat love campaign ke Sydney, the first time one. Sedar tak sedar tiba-tiba dapat semua. Dapat handbag, dapat income 14,000. Tapi abang terkejut gila masa kat Sydney dengan Syarul yang pakai baju jaket macam jaket kilang Fujitsu bawa ke Japan. Aku ingat lagi gambar tu ada kan. So masa tu is boleh spend RM5,000 Canon ke Nikon? Canon Canon. Benda yang Syarul suka. RM5,000 besar tau. Betul. Kan kalau naik Myvi kan, naik kereta Myvi, belanja RM5,000 untuk sebuah kamera tu hadiah untuk laki, besar. Betul. Apa yang ada dalam kepala Is sebenarnya? Okey, sebab bulan ketiga buat bisnes, dia dah mula membina rangkaian pada masa tu. Dia dah mula bina rangkaian. Sebenarnya fokus pada 2 orang je. Okey, Is hanya ada 2 rangkaian, tapi sebab Is penuhkan appointment Is dengan rangkaian Is tu. Okey, jadi sebab tu appointment Is jadi banyak. Appointment jadi mula banyak. Sebab Is ada appointment rangkaian dan Is menggunakan sistem referral tu sendiri. Sebab masa zaman tu tak ada social media papi, tak ada live. Okay? Yes, betul. Okay, kita tak ada semua tu. Jadi saya gunakan sistem referral dan saya buat benda tu appointment yang bertubi-tubi, berganda-ganda sampai saya tak sedar. Saya bukan saja tak sedar, malah saya tak tahu ada love campaign, ada kempen percutian ke sini, tapi saya dapat income bulan ketiga daripada 7,000 tadi, bulan ketiga saya terus shoot 18,000 satu bulan. Masa tu Syarul dah jeling sebelah mata. Dia tengok, wow. Dia tengok macam tu dia kan. Dia tengok check. Masa tu kita dapat check tak di bank in. Saya minta ada teman saya, bang, teman Umi nak pergi bank in check ni. Ada check 18,000. Bank daripada Memang saja nak tayang kat dia lah. Tapi dia memang selalu teman saya dalam urusan bank. Dia memang akan selalu teman saya dalam segi bisnes. Orang asam korol teman kan pergi bank je. Nak cover check, nak cover apa. Okay, kalau takut check bound, jadi dia lah orang yang akan berurus niaga di bank. Jadi jaga keselamatan sebab saya memang takut kes-kes jenayah kat luar. Jadi bank memang Syarul yang akan buat. So bila saya ajak dia pergi Wisma Hang Sam, saya ingat lagi Elkan punya bank account Wisma Hang Sam dekat KL Central sana. KL Central pula, Central Market. Jadi saya ajak dia pergi sana. Tapi masa tu dia macam wow, banyak check Elkan ke tu? Elkan. Tapi Umi, bisnes macam ni biasanya saya tengok 5-6 bulan je. Dia tak lama income macam ni. Dia ada juga anak negatif tu. Aku pelik betul laki aku ni kan. Setan. Dia memang. Dia dalam dia nampak duit tu dia nak negatif juga. Kata tu, aku dah biasa tengok orang dapat banyak duit lah Risa. Macam tu lah Umi. Aku dah biasa tengok lah. MLM kejadah apa ni sekejap je dia kata. Tapi dia tengok duit tu kata. Okey, 18,000 Pi. Okey.
mencukupi untuk saya beli kamera Canon. Bila bersedia tiba kita nak berlepas pada bulan 5 tak silap saya ke mana? Betul. Ke Sydney, Australia. Yang which is aku pun tak nak pergi pun. Aku fight ni nak duit, bukan nak pergi Sydney. Dan saya nak melepaskan dah tiket Sydney tu kepada mak saya sebenarnya. Betul. Ingat tak? Saya bukan nak pun. Aku tak nak melancong-melancong ni. Sebab saya tak biasa tinggal anak saya. Anak saya memang berkepit kan. Balik rumah. Itulah aku tak nak pergi. Ya Allah, macam mana kalau aku menangis kat sini nanti macam mana anak aku, kesiannya. Tapi bila aku sampai sini tu aku dah lupa dah anak aku kat mana. Mengajar. Maksudnya semua orang melalui proses yang sama. That is the normal. Proses is a process. Jadi sebab saya seorang ibu yang memang tak lepas. Sebab saya pernah dapat tiket umrah. Saya tak buat Elkan masa tu. Saya hanya fight dalam jualan kosmetik untuk company yang founder. Which is founder tu pun dah agak slow sekarang. Dan saya nampak dia punya bisnes dia. Saya pernah fight sale ratus ribu konsisten 5-6 bulan untuk produk tersebut. Okay, sebagai seorang stokis, major stokis. Saya dapat tiket umrah. Dan tiket tu memang saya lepaskan kepada adik-beradik saya, keluarga saya. Saya tak pergi pun. Because that one is not my intense. Saya punya fokus saya nak duit untuk settle hutang. Back payment, secret, sitos, saya ada banyak. Okay, name it apa yang ada orang kena sekarang. Aku tinggal tak move list je, blacklist je. Kalau sampai ke tahap tu aku tak tahulah nak masuk mana aku punya kepala. Macam tu maksud dia. Jadi benda tu yang sebenarnya menjadi beban kepada saya dan saya melupakan Sydney tu, saya nak let go. I don't want to Sydney. I want to fight. Cuba you all bayangkan. Orang bagi kau tiket Sydney tapi kau masih dalam fikiran kau nak fight buat bisnes Elkan. Saya buat Elkan. Bukan nak fight buat bisnes selu tau. Nak fight buat bisnes Elkan. Can you imagine that? Masa tu kan kita orang kan, papi dengan mami kan, alamak. Papi cakap pun, yang Arissa tak nak pergi pula, nak pergi mak Ngah. Aku takut Arissa bukan mak dia. Mak Ngah dah lalu kan. Jadi kat sini, macam mana kita memang mengayat gila-gila untuk Arissa terpaksa pergi ke Sydney dengan Syarul sekali. Tujuannya adalah untuk Syarul terbakar, dia nampak kita dapat banyak peluang. Tapi apapun, selepas daripada Sydney, balik dari Sydney, rangkaian East terus berkembang. Ada yang hari ini manager ni macam apa manager ni macam director kot. Director lah lebih kurang. Macam director. Minggu depan terus diamond. Hari ni manager, minggu depan CCM. CCM dah ada 7 lain tau. Nama dia Abang Kak. Sampai tahap macam tu. Tapi yang paling perasan adalah semuanya berpunca dari cek Superstar 14,000 tu, 18,000 yang setiap bulan tu. Dan akhirnya cek itu juga aku masih ingat lagi Kodi terbakar gila-gila tu. Kodi, Baby, Wan Hanum. Lepas tu Ana Rom. Lagi siapa? Rin Tiger. Lagi Mar kan? Cikgu Mar. Betul. Yalah, ada ramai lah. Semuanya memang terbakar. Dan Arissa punya grup melahirkan orang yang sampai cek paling besar 37,000 bulan pertama je buat. Betul. 20,000 ni bersepah-sepah. Semuanya berpunca daripada dorongan dia sendiri sebenarnya. Maknanya dia fight. Sebab tu papi dah selalu cakap, bulan pertama kau mesti penat sepenat-penat yang tak pernah kau rasa. Untuk dapat cek besar. Jadi, masuk pula bab bila dah rangkaian dah banyak. So, rangkaian dah banyak. Lepas tu, sebenarnya apa punca Syarul, bertanya di sebelah tu. Apa punca Syarul dia setuju dengan Elkan ni? Okey, syukur Alhamdulillah. Saya nak pergi ke Sydney tadi bersyarat tau. Sebenarnya bersyarat, saya syaratkan dengan papi and mami. Kalau saya nak pergi, saya boleh pergi tapi dengan syarat suami saya ikut. Saya rasa secure. So bila benda tu boleh bawa dia baru saya pergi. So sebenarnya Syarul dia terbakar sendiri dekat sana tanpa saya perlu cuit, tanpa perlu saya suruh pun dia buat. Okay, dia sendiri dapat menyaksikan. Suasana tu membakar dia, real thing. Sebab bila kita naik bas, dia tak macam bas kalau kita pergi dengan geng-geng yang travel biasa-biasa ni. Okay, travel biasa. Bila kita pergi travel dengan Elkan, kita dapat banyak suntikan semangat, inspirasi tau.
kita dapat daripada perjalanan bas tu membuatkan kita tak boleh tidur pun. Kita kena dengar perkongsian-perkongsian orang-orang yang berjaya sampai kat sana. Jadi Syarul ni dia tengok sendiri, dia tengok macam mana penoreh getah, macam mana Kak Yuska, orang Yuska boleh sampai ke Sydney, sembang pula dengan Papi. Last kita jumpa kat mana tah? Tokyo, Hong Kong, macam tu lah buat sembang macam tu. Wow, dia cakap, bisnes apa ni? It's something like that. Benda tu sebenarnya keputusan tu lah yang membuatkan saya rasa terbuka sikit-sikit pintu hati dia untuk buat bisnes ni. Okay, dia tak buka habis tapi dia buka sikit-sikit. Ada orang sekarang dia nak laki dia terus buka habis. Buka pintu terus habis. Tak, dia step by step. Sebenarnya kesan saya bawa pergi sini tu balik tu dia cakap, okay, apa nak buat lagi? Okay, kita nak buat apa lagi? Kena buat apa lagi? Macam mana? Dan dia cabar saya masa tu. Dia bagi cabaran kat saya kalau nak dia ikut buat bisnes ni full time, proof income 20k. Ini benda betul real things. Proof to me income you boleh dapat 20k. Okay, I quit Avenue Astro, buat bisnes dengan you. Okay. Masa tu 20,000 is dapat bulan keberapa dah? Selepas balik pada Sydney tu. Memang is fight gila-gila nak Memang pastikan gila. 20,000 tu konsisten setiap bulan. Is konsisten. Sebab apa? Income is masa is pergi selepas 18,000 yang is dapat tu, is dapat 14,000. Income is turun sikit 4,000 potong tapi 14,000. Sebab bisnes ni biasa tau. Income up and down tu adalah Allah kucing aku lalu. Tom! Tom, Umi tengah cakap. Sorry. Tom. Okay, income 14,000. Lepas tu income is consistent 5 figure pada ketika tu untuk tahun pertama is buat. Betul. Consistent untuk tahun 2011 pada masa tu. And then bila is balik tu dia bagi cabaran, is dapat income 20,000 dan memang I prove because I fight satu target. Okay, bestnya Papi kalau you nak kena ingat, okay, kalau you nak ingat, you sama ada you ingat atau tak ingat, sepanjang tempoh 2 tahun Arissa fighting to MCCM masa tu, fighting to 1 million income, saya konsisten di review sebenarnya. Saya konsisten di review. Sampai boleh dikatakan bukan sebulan sekali. Setiap hari ada daily report. Boleh katakan setiap kali. Boleh katakan setiap hari ada daily report yang saya nak telefon apa nak bagi tahu saya close ni. Saya ni. Saya nak ada orang macam wow, is hebatnya. Macam tu tau. So saya nak update. Itu maksudnya behavior ataupun sifat yang semula jadi yang ada pada saya untuk orang dorong saya lebih lagi. Saya suka. Hari ni saya macam fighting dengan diri saya sendiri tau. Hari ni aku kena close hari ni sebab apa? Aku nak hantar good news sekejap lagi. Itu my saya punya macam mana nak cakap sifat semula jadi saya yang suka nak beritahu kejayaan saya. Kejayaan is tu gairah. Is mesti kalau aku tak close aku tak boleh call. Kalau aku tak close hari ni benda yang besar kan, I close koset macam tu. Benda tu saya tak nampak ada lagi tau. Benda tu saya tak nampak ada. Tapi saya masa tu saya nak orang puji saya, upline saya terutamanya pada masa tu untuk bagi saya macam wah, besok aku kena close lagi, esok aku nak bagi tahu aku close lagi, besok aku nak bagi tahu aku close lagi. Sedar tak sedar saya buat benda tu, saya buat dan dia jadi sebati tau. Saya sampai menggigil. Saya pernah cakap saya tak boleh ada perkataan yang saya sebut tu saya tak ingat lah. Rasa tak boleh kalau tak fitting orang satu hari. Macam tu. Dia gian nak fitting orang, dia gian nak explain, dia gian nak tengok result. Dia gian nak telefon upline, nak info aku close, dia gian nak hantar submission dekat SOE, nak tengok siapa punya banyak submission, nak lawan. Fighting spirit is something like that. Itu yang energy lah. Dari segi energy tu ada pada saya pada masa tu. Dan saya pula Okay. Apa yang is buat, of course bila dah sampai tahap tu, masa tu dah sampai tahap ke jaringan lah. Okay? Dah cakap jaringan. Maknanya dah tahap rangkaian. Maknanya income is 14, lepas tu 7, lepas tu 18, lepas tu 27, lepas tu 44 tak silap. Kan? 44,000. Lepas tu kat 50, 60 hingga 40 tu dia stagnan beberapa bulan kot. Sebelum dia pum ke 80,000. I still remember that. Of course dengan puluhan ribu punya income lepas 3 bulan adalah melalui rangkaian. So ketika itu apa yang is throw dekat downline is bakar, maknanya setiap kali ada projek tu apa yang is buat dekat downline tu dan apa yang is buat pula kepada downline yang buat je.
Sebab ketika tu rangkaian Is meriah gila. Mute. Okey, dah dapat dengar. Okey. Okey, apa yang Is buat? Okey, sebenarnya kan saya sama saja macam semua orang lain. Saya bukan seorang yang pandai buat networking. Okey, saya bukan orang yang pandai. Okey, hancurkan pandai. Tapi buat tak pandai. Okey, buat tak pandai. Cakap terus terang tak pandai. Sebab yang pernah saya join networking business ni, semuanya tak ke mana. Semua ke laut. Semua menjanjikan bulan dan bintang. Lepas tu bintang pun hilang. Okey, bulan pun tak timbul-timbul. Okey. Jadi bila saya membandingkan sebenarnya saya membandingkan tau. Sebelum ni aku ada join business. Okay, join business company lain lah, okay. Direct selling ke, MLM ke apa, ada pernah buat. Even pernah buat insurance pun. Kalau papi nak tahu, saya pernah buat insurance, jadi agent insurance, okay. Tapi saya tak nampak result. Satu, tak ada result. Satu, saya tidak di follow up sebegitu hebat. Okay, tidak di follow up sebegitu hebat seperti mana saya dapat follow up daripada Elken. Daripada Elken distributor sendiri, iaitu papi dan mami. Okay, dan saya tidak diambil tahu. Saya tak ada orang yang care, tak ada orang yang jaga, tak ada orang yang remind saya untuk datang meeting, tengok meeting, dapatkan recognition, dapat itu, dapat ini, dapatkan knowledge, dapat apa. Jadi follow up yang bertubi macam itulah di peringkat baby. Okay, sebagai seorang yang baru bermula pada masa tu, dan saya diserapkan ilmu yang betul, dan saya pula satu diserap ilmu yang betul, dan saya ada willingness yang merelakan diri, menyerahkan diri, memberikan diri saya untuk dibentuk oleh sistem tu. Yang dalam saya tak sedar, sebenarnya saya dibentuk oleh sistem. Okey, kejadian saya yang ada saya hari ni bukan sebab saya hebat ataupun sebab saya pandai buat bisnes, tak. Bukan sebab saya buat salon, Tokyo Salon 10 tahun, tak, bukan. Tapi kehebatan saya dalam membimbing network saya, jaringan saya, rangkaian saya, sebenarnya saya dibentuk oleh mentor. Saya dibentuk oleh mentor, dan mentor itu sendiri dibentuk oleh sistem Elken, iaitu sistem pendidikan yang ada di Elken. Saya percaya sistem dekat mana-mana bisnes mungkin sama, hujung dia sales, betul tak? Hujung dia sale. Apa pun bisnes semua hujung dia, kau cakap dah apa pun hujung dia sale. Itu matlamat dia. Tapi untuk kau dapat sale tu secara konsisten, sebab kau takkan dapat sale sekali je, kau nak konsisten. Okay, mesti ada network jaringan ni yang kau mengemudi dia. Kau membimbing dia dengan mengikut cara sistem yang sebenar. Bukan ikut pakai kepala otak. Kalau saya ikut pakai kepala otak saya, memang saya tak akan dapat buat bisnes ni sampai 10 tahun macam mana ada hari ni. Okay, saya tak tapis. Okay. Saya tak tapis. Saya guna 100%. Abang masih ingat lagi kali pertama aku suruh Harisa sharing kat pentas. Okay, kalau korang pergi PST kau akan jumpa video ni, pelik kan. Dia memang cabar aku pun. Pentas is berhenti Elken. Dia tak nak datang lagi, dia kata. Okay, itu proses yang dia lalu. Bermakna dia nervous gila tapi dia face nervous tu. Satu. Kedua, yang aku ingat lah bila dia cakap ni kan, yang aku ingat Harisa is the only dalam 22,000 downline papi kau pernah ada yang sampai dia jadi presiden, dia tetap duduk kat barisan hadapan PKPP, PKPB, PKPPPP. Pegang video, record, speaker cakap kat depan. She is the only one. Bahkan Syarul pun tidak, aku pun tidak. Tapi Harisa kata satu ni, bermakna dia absorb gila-gila, apa saja sistem tu yang ada dia sedut dan dia ikut. Sebab tu di sini sebenarnya tak perlu hebat pun, tapi pandai ikut, pandai tiru berulang-ulang kali buat benda yang sama. Betul. Sebab tu dia presiden. Dan sini I think aku rasa papi boleh nampak income orang bawah semua kot, perkembangan bisnes dia orang. Then aku rasa nak cari yang macam dia susah. Jadi tapi kalau nak jadi macam dia, kau tirulah macam dia. Dia tak susah. Okay. Jadi kat sini. Jadi kat sini Is, itu satu. Bermakna abang tahu apa yang Is buat dekat downline tu sebenarnya? Apa yang saya buat? Okay. Yang satu yang fight gila-gila. Okay. Dia Is masukkan dia ke sistem. Tapi yang lemau-lemau yang dah cakap bertubi-tubi, dah letak makan ketumbar, makan jintan, kemenyan pun dah bagi makan. Tak jalan-jalan juga. Apa Is buat? Apa yang Is buat adalah, pegangan saya, business adalah result. Create more result. Create more result. Akhirnya orang yang cakap tak boleh, orang yang cakap susah tu, bukan sebab susah, bukan sebab tak boleh. Tapi dia sendiri yang mencipta pelbagai alasan. Hidup, life must go on.
Okay, kita bukan Tuhan. Kita bukan malaikat. Kita tak boleh nak jadikan semua orang kau jadi. Sebenarnya orang yang nak berjaya, dia yang sendiri harus menggerakkan diri dia sendiri. Tak ada orang lain yang boleh gerakkan dia. Apa yang boleh buat gerakkan dia tu adalah impian dia. Balik kepada impian dia. Apa yang dia nak. Dan saya firm, saya tegas, saya tetap dengan impian saya. Apa yang saya nak? Saya nak capai kebebasan keuangan. Saya nak capai kebebasan masa. Saya tak nak depends on orang lain. Maksud depends on orang lain means kalau saya sebagai seorang usahawan salon, seumur hidup saya buat salon, saya terpaksa depends pada staff. Saya terpaksa depends pada pekerja. And I have to face staff berhenti kerja. Bila staff berhenti kerja, duit saya pun berhenti sebab saya tak ada pembantu. Saya tak boleh buat dengan tangan saya sendiri. So I clear dengan I punya matlamat. Hujung dia hidup aku nak buat bisnes tanpa depends kepada sesiapa. Itu it must be clear. Dan ada orang lain, kenapa yang membuatkan dia tidak bergerak adalah dia tak tahu apa yang dia nak capai. Apa tujuan dia buat bisnes. Sebab ada orang dia hanya menjadi Elkon ni sebagai satu tempat persinggahan. Okay, nak cari kawan maybe. Okay, just pastime. It's something like that. Jadi dia tak ada hala tuju. That's why dia hanya pergi dan balik macam tu saja. Dia tak ada hala tuju. Itu pada pendapat Islah. Maksudnya dia orang tak nampak matlamat. Dan as a sample dekat Elkon Business, as a sample, saya kena terus menjadi sample dan create more sample. Okay, for me, easy for me to endorse to this kind of people yang always talk about negativity, rejection. Benda tu you tak boleh hindari. You tak boleh hindari orang negatif. You tak boleh hindari orang yang datang bisnes tapi main-main. Datang bisnes tapi buang masa. Okay, hanya pastime, something like that. You tak boleh atasi benda tu dan orang-orang ini akan tetap ada sampai bila-bila dan di mana-mana bisnes pun ada orang macam tu. As long as you give the best to them, as long as you bagi, saya bagi. Okay, you nak ikut tak ikut is up to you. Ini cara yang papi mami datang bagi kat saya bag fitting. Okay, tunjuk ajar saya peringkat pertama permulaan dan lepas tu saya redah. Saya redah sendiri. Saya hadapi sendiri. Macam mana dulu saya jadi seorang tukang gunting rambut. Berapa kali gunting saya jatuh depan customer. Saya kutip. Itu menunjukkan saya tidak profesional. Tak profesional. Okay, saya ada masalah-masalah yang saya face lah bila dalam bisnes ni. Of course kan. Tapi bila dekat Elkon, saya tak pandai bercakap. Saya tak nak jadi speaker. Hari ni saya terpaksa jadi speaker. Sebab saya nak buat bisnes ni. Saya nak berjaya. Jadi kejayaan adalah paksaan. You have to force you. You kena paksa diri you sendiri. Itu pada pendapat saya. Satu perkara yang unik pasal you adalah Is tak pernah cerita problem. You never tell me your problem. Jarang papi dengar Pi kena reject lah Pi. To me is your business is about closing. Yang papi tahu closing. Dan papi is tak pernah Pi kena reject lah Pi. Mengadu-madu ni. Yang kena reject. Pasal apa? Tapi Is tak pernah cerita pun. Tak pernah jadikan tu frustration ke apa. Aku tak nak buat lah. Kena reject lah. Tak ada. You all the way. Apa yang ada dalam kepala Is? Apa buatkan Is fikir macam tu? Minda usahawan. Minda berniaga. Minda usahawan, minda berniaga. Kalau kita dah ready dengan benda tu. Okay, kita dah ready. Contohnya kalau kita nak keluar berperang. Kita dah tahu dah. Musuh kita mesti ada senjata. Betul tak? Tapi kita keluar berperang juga. Kenapa kita tak duduk je kat rumah, betul tak? Tak payah keluar berperang. Sedangkan sebab kita dah tahu dah, kita punya, orang panggil apa, musuh memang confirm ada senjata. Kalau kau pergi, kau memang mati. Tapi kalau kita tak keluar, kita tak pergi berperang, macam mana kita nak menang? Macam mana kita nak menang? Betul tak? Kita nak makan. Kita nak aman. Kita nak aman tau. Kita nak aman. Kita tahu kita boleh dapat benda tu, keamanan tu. So kita kena menghadapi benda tu. Okay, sama dalam dunia bisnes. Dalam dunia bisnes kita dah faham, minda kita dah disetkan. Ada orang nak, ada orang tak nak. Itu adalah perkara normal. Perkara biasa. You mean you say no, I say next. You say no, I say next. It's something like that lah. Mungkin kita tak sebut dalam kata-kata, tapi dalam minda kita dah bersedia. Okay, aku sharing good things. Ikhlas, jujur, kau ambil, kau dapat manfaat. Kau tak ambil, is okay. Mungkin kau tak ambil sekarang, kau ambil nanti, bila-bila. Okay, mungkin, dan I ready myself like that tau. Dan mungkin kau tak ambil sebab aku tidak memberikan penjelasan yang terbaik untuk kau buat decision untuk beli dengan aku. So, I blame myself. I not blame other people. I always blame myself. Everything, apa yang berlaku, saya akan blame myself. Mungkin aku belum ada cukup ilmu untuk convince. Okay, tak apa, it's just beginning.
Okay, I belum ada ilmu dan I'm ready for that. I'm ready. Bila mindset you dah di-set, you ready for that. So, apa saja rintangan, rejection yang you hadapi tu, you tidak menganggap dia sebagai satu rintangan, rejection, tapi you anggap dia sebagai satu pelajaran yang you patut belajar hari tu, apa yang aku kena buat lebih baik lagi. Itu yang Is punya part. That's why maknanya sebelum, as soon as Is decide buat benda ni, nak appointment, Is tak boleh tak close, reject ke apa benda, tak peduli. Saya tak letakkan benda tu sebagai satu permasalahan yang besar. Saya hanya anggap aku tak boleh close sebab ilmu aku belum cukup mantap, ilmu aku belum cukup power, aku belum master dalam apa yang aku buat. Aku belum master. Hari ni saya boleh jamin, saya boleh berani cakap, okay, kalau saya pergi sharing, kalau saya pergi share, kalau saya tak close tu, it's not bukan sebab saya tak boleh close. Saya hanya tak close sebab customer tu yang tak ada keuangan yang baik untuk purchase. Sebenarnya saya dah close dah. Saya dah berjaya maksudnya. It just because of Aeon dia reject, maksudnya dia di-reject oleh bank. Bukan dia reject saya. Dia tak reject saya tau. Dia nak dah produk saya. Okay, tapi ada orang, dia ambil benda tu sebagai dia di-reject oleh customer. Sebenarnya dia salah. Sebenarnya customer di-reject oleh bank. You faham tak? Apa Is buat dengan orang-orang macam tu? Apa dia? Apa Is buat dengan orang-orang macam tu? Dia dah faham kan dia lah. Banyak dalam rangkaian mana-mana sebenarnya. Bila Ion tak approve, dah putus hubungan terus. Okay. So pernah tak kita tengok seller kereta? Kita tengok seller kereta, jurujual kereta yang menjual kereta. You rasa berapa banyak dia hadapi orang yang reject loan untuk beli kereta? Tak pernah pula dia berhenti nak jadi reseller, nak jadi seller kereta, jurujual kereta, betul tak? Gaji pun 300 je. Dia tak pernah pun. Sebab apa? Dia tahu prospek dia tu bukan di reject oleh dia. Bukan reject dia, dokumen yang reject, bank yang reject. Bank yang reject dia. So maksudnya minda dia tu belum dibentuk dengan betul. And then one thing is, bila kita datang buat bisnes ni, you kena letakkan diri you sebagai seorang owner of the business. Okay? Own business. You have your own business. Takkanlah you menghadapi situasi-situasi macam tu, you terus nak tutup kedai, nak bungkus kedai. Okay? Business ni macam orang senang datang, senang pergi. Kenapa tahu? Sebab you tak ada komitmen kena bayar gaji pekerja, you tak ada komitmen kena bayar facilities, bill, utilities and everything. That's why dia let go business ni macam tu saja. Walaupun bisnes ni sebenarnya boleh menjanjikan pendapatan jutaan ringgit pada dia. Tapi sebab minda dia is not ready. Dia punya mind not ready. As a usahawan yang patutnya menerima rejection, is okay, just learning process. It's a normal process for those yang nak berjaya. It's a normal process. Bukan benda yang pelik. Walaupun dia reject, orang tu dah nak yang di-reject oleh bank, di-reject oleh Ion, itu beyond our control. Is terus buka peluang, bagi terus. Betul, buka peluang. Kalau dia nampak peluang tu, dia nampak. Dia baru nak beli baju dalam je pun dah kena reject. Apatah lagi nak beli rumah. Apatah lagi nak beli kereta. Nampak tak? Just nak beli small things macam tu pun dah tak lulus. Bad payment, record scoring fail lah, apalah, high commitment and everything semua. Pun tak boleh. Macam mana nak beli besar lagi? Dan Is akan buka peluang. Sebenarnya, Happy, I cerita dengan you. Setiap orang yang I jumpa, I memang akan sharekan peluang kepada dia. Opportunity. I akan share peluang. Sebab kita tak tahu poket dia. Kita tak tahu bank account dia. Kita tak tahu masalah dia. Kita tak tahu krisis dia. Tapi saya akan tinggalkan juga dengan peluang tu. Manalah tahu kan. Dengan izin Allah kan. Dia terbuka hati untuk jadi business partner kita. Kita share je. Maksudnya kalau zaman online sekarang, itu zaman offline kita kan. Zaman online sekarang. Siapa saja yang likes Facebook kita tu, itulah prospek kita. Macam betul. Tu. Kena buka peluang, kena beritahu. Betul. Sehari ni lagi senang. Lagi bersyukur. Dulu. Okay. Papi, I think your line putus-putus. I tak nampak you. You kejap bergerak, kejap stick. Macam tu. Yang abang perasan ni kan, Is bila buat sesuatu, abang rasa setiap kali love campaign Is memang kasih komplit ni, kasih jadi. Maknanya isi sudah kan. Betul. Maknanya apa saja kempen 1 minggu ke, buktinya Sydney tu terlalu singkat tau, 2 bulan setengah. Patutnya 6 bulan tau. Qualified. Okay. Kan? Apa saja. Tak ada satu pun yang Is tak lepas. Betul. What do you have? What do you have in mind? Maksudnya, takkan nak fight semua kot. Nak fight contohnya duit. Yes. Nak fight mancung, yes. Nak fight handbag, yes.
Tapi takkan semua benda is fight. Aku yang tu nak, yang tu nak. Contohnya, fight untuk the most distributor baru. Maknanya siapa BA baru paling ramai, engkau juga dapat. RSM paling ramai, engkau juga dapat. TCM paling ramai, engkau juga dapat. Takkan semua kau fight. So, what do you have in mind again? Okay, sebenarnya saya fight yang paling, masa tu Papi kita review saya ada buku saya sampai sekarang, buku review saya zaman saya berjaya tu, saya boleh tengok balik apa yang saya buat, apa plan, apa yang jadi hari ni, apa yang tak jadi besok kena tambah baik, apa yang tak jadi bulan ni, bulan depan kena tambah baik. Jadi benda tu selalu recall me tau, dia tengok apa yang saya fight. Saya nak fight the highest status. Okay, saya go for status. The highest status. Target paling tinggi lah. Target paling tinggi. Yes, paling tinggi pada ketika itu, masa tu perkataan dia CCM lah. Okay, ataupun sekarang diamond lah, betul tak? Masa tu saya nak fight tu. Kenapa saya nak fight tu? Saya kena jelas kenapa saya nak fight. Kenapa saya nak fight adalah kerana saya boleh dapat consistent income. Dan saya boleh menghadiri leadership seminar yang tak boleh orang lain hadiri. Okay, leadership seminar ni maksud dia, you akan ada satu taraf yang lebih berbeza corak pemikiran dia daripada orang lain. Apa pemikiran tu ada, so I kena fight status tu baru I boleh attend that kind of seminar yang boleh masuk hanya leader-leader saja pada masa tu. Dan yang bestnya bila saya fight benda tu, dia datang sekali semua. Dia datang dengan income besar, dia datang dengan qualified percutian, dia datang dengan you jaga downline you jaga leader you jaga semua orang. You jaga semua, akhirnya you benang. Is sentiasa, isi jenis yang orang faham lah. Is ni gilakan sistem, bukan sistem pendidikan, gilakan ilmu. Yang paling best terus praktis. And sampai sekarang pun Is baru spend berbelas ribu dengan Dr. Azizan. Betul. So, sebenarnya, tapi yang paling best Is campaign benda tu kat seluruh jentera untuk jadi benda yang sama. Okay. Betul. Good. So sekarang ni nak luar tajuk sikit. Perkataan yang tu memang Papi tak lupa sampai sekarang. Bang, orang gila je beli beg mahal-mahal. Orang bodoh je beli beg mahal-mahal. Dua perkataan tu, dua rangkap tu aku ingat sampai mati. Berapa harga beg kau yang paling mahal, Is? 23,000. RM23,000 warna hitam, Chanel. Betul. Chanel Boy. Ada simpan baik dalam almari. Berapa banyak berapa juta beg kau dah beli? Jangan cakap juta lah, ratus ribu je. Berapa ratus ribu? Weh, tak ingat lah ratus ribu. Jangan sebut, nanti sayang duit. Sayangnya duit aku. Boleh kena tahu, dia nipu beli handbag setiap bulan simpan bawah katil. Rol, kau dengar Rol? Aku dengar. Itu bukan kerja aku bukan kerja aku, kau jangan tuduh aku pula. Saya nak minta lagi beg ni Papi, saya punya birthday party ni. Versace. Tak, I don't want Versace. I nak beli Christian Dior. Bagus. Jangan beli Versace. Aku cakap dengan Aboy Versace tu macam kerawang-kerawang kat atas tu. Kau rumah aku punya kerawang tu kan. Ingat Pastor ceiling tu kan. I nak Christian Dior. Alright. Okay. Bag dia 100,000 lebih semua? I think more than that. Rasa 200 sampai kot. More than that. Lebih daripada tu. Lebih banyak-banyak. Taubat dah. Taubat. Rumah 2 juta hampir. Kereta Mercedes tengah BMW F10 5 juta. Lepas tu Velfire. Yang bestnya paling aku geram apa tau? Dua biji kereta tak ada hutang, Velfire dengan BMW F10 tu. Dah habis bayar. Ya Allah. Thank you Elkan. Thank you. Bestnya. Alhamdulillah. Rumah dia punya cantik. Kalau kau tengok dia punya almari solid, cermin kau tarik tu, segala jam-jam dia, gelang-gelang dia semua keluar macam kedai tu kat display. Jangan tengok dah sekarang sepah. Dia bawa aku ke bilik dia masa rumah dia baru dulu. Aku ingat. Okay. Almari dia sambil kat katil tu, noleh je, cermin macam gelas boleh nampak aku nak pakai baju mana. Wardrobe. Bayangkanlah. Tapi sekarang tak nampak lah, spandal Sarul makin lebar. Abang ni kutuk abang-abang. Jadi dekat sini, Is, what is your next, okay. Abang pernah hala tujukan Is untuk the best in you. Okay. Maknanya kalau kau nak tahu siapa hebat,
aku nak tengok gambar kau, 2 orang terpaku ke atas bangunan LSL tu. Sebab ingat lagi, target dia adalah income 100,000, 1 million TGS. Okay, masa tu yang tak pernah orang buat memang. Okay. Apa yang Is fikir masa tu? Masa Ahmad cakap projek ni 12 bulan. Apa yang Is fikirkan? Dan Is all the way tau. Macam mana Is bertindak lepas tu 12 bulan tu, I did try tu beberapa downline yang lain. Okay, I did try. Okay, tapi Is seorang je yang lepas. Dan Is seorang je yang ada line sampai 14. Orang lain nak 7 je. Dia buat 14 line Syarul dengan Arissa ni. Gila tak gila? Satu besar, satu kecil. Okay, 14 line tau. Of course, 14 line tu dikawal oleh, kalau Arissa seorang memang tak larat. Memang ada peranan Syarul pun sangat-sangat penting dalam perbezaan ni, aku tahulah. Okay? Jadi dekat sini, tapi 14 line dalam masa projection 1 juta TGS tu, sales dia lebih kurang 4 juta ringgit. 4 juta ringgit sales. Okay? 1 bulan tau. Dan projection tu dibuat selama 12 bulan. Untuk kejar 12 bulan konsisten tu bukan senang tau. Orang boleh buat. Tapi sekali okey. Ini 12 bulan in a row. Kau zap. Sebenarnya macam mana tindakan kau, macam mana kau dapat energi tu yang konsisten tu. Menyebabkan kau boleh bertindak bertubi-tubi 2 orang. Gaduh. Sampai lari ke rumah aku pun. Aku ingat, tapi result dia tak lari. Tetap jalan. Gaduh, ramai kau gaduh. Aku pun gaduh dengan mami siang tadi. Dia itu normal. Tapi result tu tetap. Apa rahsia Is? Rahsia dia senang je. Sanggup ke tak sanggup? Sanggup tak? Sanggup tak kalau rumah tu hanya jadi satu tempat persinggahan untuk mandi dan tukar baju saja? Okey, bukan tempat untuk balik, landing, santai, makan tengah hari tetap waktu. Okey, makan tengah hari pukul 1 sharp kena makan tengah hari. Tak. Sebab makan tengah hari saya kadang-kadang pukul 6 petang. Okey, breakfast mungkin tak ada. Pukul 10 malam tak ada kat rumah. Okey, pagi-pagi tak jumpa anak pergi sekolah ataupun macam itulah kehidupan saya. Maksudnya apa yang Is dapat sekarang, Is target 12 bulan tu masa dengan Syarul, Is target 12 bulan ni tonggang terbalik pun tak apa, lantok. Betul. Itu. Sebab nak susah 3 tahun ataupun nak susah-susah 3 tahun ataupun nak dan senang-senang 30 tahun ataupun susah-susah 30 tahun. Betul. Sebab I nak make it happen. Sebab peluang tak akan datang banyak kali. Peluang tak datang banyak kali, peluang datang sekali. Kalau kau tak grab peluang tu, kau tak full swing, kau tak all out, kau tak buat gila-gila, ibarat kata aku tak akan dapat lagi umur aku dan energi aku pada masa tu. Tak dapat. Memang betul. Energi saya sangat power masa tu. Tengah muda, umur baru 33 tahun masa tu. 33, 34, okay, Syarul pun baru 37, memang tengah strong gila. So kita maksudnya kami betul-betul perah. Macam saya cerita malam tu, saya cerita kat mana saya tak ingat. Saya cerita dengan network saya rasa kita perah diri kita ni. Ramai orang tak sanggup nak perah, tapi dia sanggup diperah oleh majikan dia, oleh bos di tempat kerja dia. Perah dia, hujung dia sebenarnya tak ada duit pun. Dia hutang banyak. Perasan tak? Ramai berlaku kepada ramai orang. Dia bila datang buat Elkan, dia tak sanggup nak perah diri dia, keringat dia, lelah dia, penat dia tak sanggup nak perah, dia tak sanggup bersengkang mata, dia lebih sayang tilam dia, bantal dia, sayang estro dia. Okey, dia tak sanggup nak berkorban semua tu. Dan dia banyak bagi alasan anak dia lah macam orang lain tak ada anak. Macam tu. Dan saya bukan orang yang macam tu. Sebab bagi saya inilah peluang. Apa peluang yang saya ada? Peluang saya ada, anak saya masih kecil. Dia belum pandai demand. Dia belum boleh keluar pergi shopping mall. Dia belum boleh keluar daripada pagar. Dia duduk dalam rumah. Asalkan dia duduk di tempat yang selamat baik, aku mesti keluar nawaitu apa aku nak fight. Apa yang ditargetkan. Dan saya nak achieve record tu. Saya nak jadi the breaking record. Kalau orang lain tak buat, biarlah aku menjadi sampel tu. Itu yang ada dalam jiwa saya. Jiwa Is. Sebab tu dia punya mind tu kena clear. Mind tu clear. Bila mind tu clear, bila kita keluar tu kita faham apa yang kita nak capai. Macam yang Is cakap tadi tu lah. Kita akan buat sepenuh hati. Dan Is memang full swing. Bukan setakat fight je. Kalau papi tengok saya dengan Syarul dulu, kami boleh dikatakan dalam kereta gantung baju siap-siap. Baju untuk meeting. Baju hitam, baju merah. Semua, kasut saya, kasut semua dah jadi macam rumah tau dalam kereta dulu.
Sebab kami tahu pukul 8 kami kena ada di Elken System Meeting. Contoh, hari apa? Konsisten. Saya konsisten datang. Saya bukan hanya rajin pergi fighting je. Tapi saya pun rajin belajar untuk duplikasi, untuk tunjuk contoh. Untuk jadikan tauladan pada orang lain yang nak berjaya juga. Inilah satu-satunya jalan untuk kau berjaya. Kalau kau hanya nak ini tapi kau tak nak ini, kau tak akan boleh berjaya. Itu maksudnya Is bagi benda yang simple. Dan syukur Alhamdulillah, Is tidak buat benda yang salah. Is tak buat benda salah, Is buat benda yang betul. Sebab selepas Is jadi jutawan, Is pergi ambil kelas motivasi kat luar. Sebenarnya apa yang Is dah buat di Elken tu sudah mencukupi. It's good enough untuk melahirkan seorang yang mendapat pendapatan 1 juta. It's enough already. Cuma saya nak ada orang lain beritahu saya, Arissa, kau pilih syarikat yang betul. Kau pilih platform yang betul. Sistem ada, mentoring ada, everything ada. Everything enough already. So saya nak dapatkan maklumat tu di luar. Dan saya cuma nak tahu, adakah saya di track yang betul, buat benda yang betul? Yes. Kita buat benda yang betul. Yang orang lain sedang baru bermula untuk buat. Sebab tu saya suka knowledge. Saya suka ilmu. Saya pergi belajar untuk top up knowledge dekat Elken sebab saya nak guide, saya nak bimbing network saya, rangkaian saya, which is saya sendiri pun belum achieve pada ketika itu. Dalam masa yang sama saya nak kena bantu rangkaian, dalam masa yang sama saya nak fight, nak menjadikan network, saya nak buat referral system, nak pergi bantu network untuk jadi sesuatu, walhal saya pun tak tahu dia longer dengan saya ataupun tak. Pada saya hanya menjadikan. Yang jadi atau tak jadi, kekal atau tak kekal, itu Allah punya kuasa. Saya buat apa yang patut saya buat, yang perlu saya buat seperti yang direview di dalam kertas, di dalam buku putih. Saya ikut step by step, strategi yang dibina. Jadi tak jadi itu Allah punya kuasa, saya hanya perlu usaha. Saya faham tu. Rezeki Allah bagi dan Allah nampak usaha kita tau. Allah nampak orang yang banyak bagi alasan, Allah nampak orang yang cakap banyak tapi tak usaha pun. Allah nampak semua tu. Sebab tu saya hanya buat dan syukur Alhamdulillah saya capai target tu pada 2012 penghujung tahun Disember. Okay, sebenarnya kami hanya short of income, papi. Short of income 60,000 to become a millionaire. Short of income 60,000 to become a millionaire. So bila benda tu menjadi satu ketakutan kepada saya, kalau aku tak dapat income 60,000, aku tak akan jadi jutawan pada bulan tu. Dia kena postpone. Sebab kurang RM3,000 aku nak jadi jutawan. Tapi dia tak boleh. Sebab Elken ni dia genuine. Dia genuine. Dia tak boleh. Tak apalah kau kurang RM3,000. Aku bagilah adakan supaya kau jadi. Tak. Elken tak. Tak cukup tak jadi. Saya suka benda tu. Tak ada. Yes. Dia genuine tau. Dia genuine. So saya berbincang dengan Syarul dan review dengan papi dengan mami. Di review di buku tu saya ingat lagi masa tu memang stress gila. Struggle. Syarul tinggalkan aku dalam kereta, dia campak kunci kereta, dia tengah stres masa hari yang kami fight tu. Memang bergaduh gila nak komplitkan. Saya sampai tidur kat rumah papi, saya rasa itu cabaran yang biasa. Okay, untuk kita mencapai sesuatu, kita terpaksa korbankan sesuatu lah. It's normal, okay, benda tu normal. Tapi kita firm, kita nak apa yang kita nak tadi. Jadi bila it's fight, wow, okay, kita dah kira dah. Kan kita boleh kira berapa yang kita nak, betul tak? Okay, kalau kita fight macam ni, papi cakap kita buat 14 line. Bayangkan kalau 14 line saya kena ada 14 director line tau. Baru income saya ada extra income dari situ. Dan saya tak pernah expected my extra income reach to 100k. 100,000 over pada ketika hari saya menjadi jutawan tu. Saya tak pernah sangka boleh dapat banyak tu. Saya hanya nak extra 60,000 tu pergi 62,000, 63,000. Okay? Extra sikit je supaya aku jadi. Tapi saya tak sangka disebabkan saya fighting benda tu nak kasih jadi juga dan lahirkan 14 director line, income boleh touch sampai 100k. 102k. Just nak tahu tak? Selama ni phone call paling menggembirakan aku ada 2 je. Nombor 1, bila Syarul call yang dia dapat nombor 88, income dia 102,000. Which is Syarul yang call, kan? Lepas tu Is ambil phone tu baru kita bercakap. Is lepas tu datang rumah korang berdua. Aku pakai towel lagi belum mandi nak pergi meeting tengah hari. Ingat? Itulah panggilan telefon paling aku happy. Nombor 1. Nombor 2, bila aku dapat lucky draw freezer. Tapi aku tak datang meeting. Tahniah. Moment. Thank you. Tu kenangannya positif. Tapi sampai sekarang korang masih carry lagi. I think you at the top. Tahniah, keep it up. Kita pun dah ada sampai dah hampir 1 jam setengah, 1 jam 21 minit sekarang. I think
Jadi last sekali soalan macam mana nak hadapi orang yang atas bagai ni, macam nak fight macam tak, macam nak fight sejuk balik, fight sejuk balik, fight sejuk balik, hey jebat, macam tu jenis. Apa nasihat Is kat dia orang semua? Okay, nasihat Is kan, you kena sincere, kena jujur dengan diri sendiri. Okay, pada Is senang. Aku nak buat, aku buat. Aku tak nak buat, aku cakap je aku tak nak buat. Ataupun aku buat ni sebenarnya aku bukan nak buat sangat pun. Aku bukan nak buat sangat. Aku saja nak bagi kau sedap hati je. Aku bagi nak bagi sedap kau je. Maksudnya kita sebenarnya kita tak jujur tau. Kita tak ikhlas tau. Kita tak ikhlas. Kita takut kita bukan saja buang masa kita. Kita takut kita buang masa orang lain. Faham tak? Bukan sekadar kita buang masa kita tau. Kita lebih baik buat apa yang boleh kita buat. Kita tak payah buat Elkan. Maksudnya bukanlah nak cakap tak payah buat Elkan. Maksudnya kita fokus pada apa yang kita expert sebenarnya. Apa yang kita nak buat. Tapi kalau kita betul-betul nak berjaya, okay, kita kena ada satu kesanggupan. Kesanggupan yang tahap macam kesanggupan untuk memberitahu. I'm a slow learner, papi. You kena ada passion enough dengan I slow learner. Okay, saya perlu diketuk. You kena sincere lah, kena jujur. Papi, saya perlukan pertolongan you untuk ketuk saya setiap hari, buat jadual ke, bagi jadual kat saya kena buat apa, pukul berapa, apa. Saya nak kena sharing dengan siapa. You have to be sincere, you clear lah, you kena clear. Sebab, to be honest, saya dengan Papi dulu, saya dengan Syarul, kita tak ada apa yang kita rahsiakan sebenarnya. Kita tahu semua, you know I'm serious, okay, I tak ada main-main. I'm very clear. I cakap I nak buat, I buat. I cakap I tak nak buat, I nak pergi swimming pool pun, I cakap I pergi swimming pool. You tolong buat kerja I. It's something like that. I'm very clear person. Ingat tak benda tu? Ingat tak? Ingat. I am very clear person, okay? Aku marah gila. Okay. Kalau saya cakap saya nak berhenti, saya nak berhenti. Saya very clear person. Ini kita pun tak tahu kadang-kadang. You mungkin berselindung. You tak transparent. You tak transparent to your mentor, your leader. Mentor dan leader ni pula kadang-kadang dia rasa serba salah tau. Budak ni nak buat ke tak nak buat ni? Sungguh-sungguh ke tak sungguh-sungguh ni? Aku nak bawa dia pergi sampai mana ni? Sedangkan kita sendiri pun tak ada hala tuju. Kita tak tahu pun apa yang kita buat. Dan apa yang jadi adalah akhirnya sebenarnya kita hanya membuang usia kita saja. Jujur saya cakap. Membuang usia. Kalau saya diberi pilihan untuk patah balik, saya rasa saya nak buat Elkan daripada umur saya 21 tahun. Supaya saya boleh jadi jutawan termuda. Kalau boleh dipatah balik. Maksudnya contohnya macam itulah. Maksudnya saya nak grab peluang ni. And don't compare yourself to anybody. Don't. Never compare yourself. You always talk to yourself, I'm good. Okay, saya ni hebat, saya ni bagus, saya luar biasa. Saya boleh buat cara saya mengikut kemampuan saya, mengikut apa yang saya ada di tangan saya. Jangan tengok, orang tu boleh lah ada lampu macam Kak Risa bulat. Orang tu macam ni lah, orang tu cantik lah, orang tu apalah. Jangan. Kita ada kelebihan kita ataupun giant kita yang belum dibangunkan lagi dalam badan kita. Berapa persen giant you yang dah keluar? Cuba you check list balik. Itu yang dimaksudkan dengan mentor-mentor kebanyakannya kat luar sana ke, kat dalam sini ke. Motivasi kita tak boleh dapatkan daripada orang lain. Orang lain cuma boleh bagi spark. Api je kita kena cari. Itu contoh apa yang Arisa kata tadi. Aku hebat, aku luar biasa. Tuhan cipta aku memang manusia. Makhluk paling hebat adalah manusia yang Tuhan cipta. Okay? Jadi alright. Ada beberapa soalan ni tapi rasanya macam kita tak boleh teruskan kat sini. Dah 1.5 jam. Kan aku minta Arisa 1 jam tau. Gini kena bayar gaji dia ni, jangan main-main. Okay, Dr. Arizan 16,000 kot. Okay, jadi tak apa. Nanti kita minta tolong jasa baik Arisa dengan Syarul ni untuk kita berkongsi lagi sekali. Tapi apapun, Is bagi tips kat diorang semua kat dalam ni. Ada doktor, ada si rumah, ada kerani, ada manager, ada ada usahawan memangnya. Adalah beberapa. And Is bagi tips 2 minit Is kat diorang. Kalau nak berjaya, apa kepala otak yang perlu ada, apa tindakan yang perlu dibuat.
Okey, apa kepala otak yang kena ada adalah Minda sebagai seorang usahawan tadilah, of course sebab mungkin ada di antara kita kat sini yang bekerja, betul tak? Ada yang bekerja, mungkin dia hanya di tempat kerja dia adalah sebagai seorang pekerja. Okey, ada sebagai seorang bos, majikan ke apa ke tak kisahlah. Okey, sebab biasanya kalau pekerja mindset dia di tempat kerja menerima arahan, tunggu orang arah, orang buat apa semua kan, betul tak? Tapi bila kita datang dalam bisnes, kita kena letakkan mindset apa yang diperlukan oleh bisnes ni. Okey, sebagai seorang owner to the business. Okay, maksudnya bila owner to the business, kita kena inisiatif, kita kena kreatif, kita kena lakukan apa yang perlu kita lakukan di zaman era online ni. Kita sebagai netpreneur ataupun usahawan online, apakah benda yang perlu konsisten kita buat adalah untuk memberitahu orang luar mungkin tentang produk ataupun mungkin tentang peluang yang kita tawarkan. So kita kena konsisten buat benda tu. Okay, kita kena branding, kita kena marketkan diri kita dekat online social media. Dan kita kena buat campaign marketing kita. Benda-benda tu kita akan belajar dengan mentor. Semua tu ilmu tu dah disediakan. Tinggal lagi kan kita ni buat atau tak buat. Ataupun bukan saja buat, dah habis baik ke kita buat. Bila kita dah buat, kita kena selalu beranggapan aku dah buat yang sehabis baik ke? Belum, belum. Pada saya sendiri pun walaupun dah 10 tahun saya buat bisnes ni, sebenarnya era online saya baru melakukan dia baru 4 tahun. 3 tahun sebenarnya, baru 3 tahun. Dan saya tak pernah menganggap saya dah buat yang terbaik dan sehabis baik dan saya sentiasa nak buat yang terbaik. Saya sentiasa nak upgrade myself. Okay, sama hari ni kita kena sentiasa tak ada satu perkara dalam diri kita, kita belum buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya selalu ada mindset benda tu, perkara macam tu. Apa yang aku buat sekarang belum cukup terbaik, sedangkan aku boleh pergi yang lebih baik. Papi? Okay, jadi kepada yang kat luar sana, yang tengah menonton, Kak Arissa nak minta maaf. Mungkin ada kata-kata yang terkasar, okay, yang terkurang. Tapi itulah benda yang paling penting. Kunci dia adalah mindset lah. Mindset. Kalau mindset kita betul, okay, kita bagi apa pun kat kita, insyaAllah, okay, benda tu insyaAllah boleh meletup dan jadi. Alright, terima kasih Kak Is. Terima kasih banyak-banyak. Semoga video kita ni record kat dalam Facebook group close. Ini memang kita punya program. So, korang pergi mesti jadikan satu tekad macam Kak Arissa cakap tadi, buat dengan konsisten. Aku rasa dia punya ni, Arissa ni, matlamat dia jelas gila dia nak apa. Cara dia apa nak dapatkan matlamat? Dia nak financial freedom, dia kata. Dia bebasan kewangan. Nak ada masa, bebas shopping, tiap-tiap bulan boleh beli handbag. Awal-awal lagi dah settle bayar hutang kereta mewah, macam tu. Dia ada matlamat yang sangat jelas. Kedua, dia gila ilmu. Ilmu dia sampai yang 16,000 pun dia bayar. Okay, lepas tu dia kempen kat jentera dia semua sebab benda itulah yang perlu dia duplikasi. Nombor 2. Nombor 3, apa dia buat? Dia amalkan gila-gila. Bukannya standard tu, beyond the standard. Maknanya lebih lagi. Sebab maksud dia, kalau kau nak jadi orang biasa, kau buat macam biasa-biasa lah. Tapi kalau kau nak record yang luar biasa, kena buat luar dugaan. Penat yang tak pernah korang fikirkan. Lepas tu, yang aku nampak sangat adalah yang selalu orang ada pada Arissa je. Yang lakukannya, disiplin. Dia disiplin gila dengan appointment dia. Disiplin dia betul dengan ilmu dia. Disiplin betul dengan tindakan dia. Konsisten. Hujung dia, banyak kali disebut tawakal. Tuhan punya kuasa, kita buat dia. So, impian, ilmu, amal, disiplin, tawakal. 5 benda tu juga yang dia pegang. Cuma lagi lebih pekat dia pegang. Lebih kuat genggamannya. Jadi kat sini, kita semua, kawan-kawan semua kat sini nak ucapkan juramba sama juga kaki kalau ada dari kecil dan syarah hati dia tu. Okay, jadi dekat sini, semoga apa yang Is kongsikan dapat memberikan satu orang kata pahala dalam kubur yang berterusan sampai kiamat. Amin. Terus berterusan ilmu yang digunakan. Amin. So, untuk tu yang lain-lain, jangan lupa kongsikan, kontak nama prospek, buat prospek ke dalam grup ni sebanyak yang mungkin. Wajib setiap seorang misi tag minimum 20 nama prospek dan kawan-kawan korang supaya dia dengar perkongsian Arissa, supaya
dapatlah korang punya pahala dalam kubur walaupun dah bagi tongso itu. Saya sudahi. Terima kasih Is. Bye-bye Is. Salam. Dan thank you juga. Okay, bye. Assalamualaikum.